Beliau adalah merupakan seorang pendakwah yang terkenal di Tarim. Sahabat rapat dengan Habib Kauzin yang pernah datang ke sini. Kalau masih ingat lagi, beliau ada sahabat rapat dengan Habib Kauzin yang sentiasa bersama-sama dakwah di Tarim. Dan bukan hanya di Tarim, bahkan keluar daripadanya, sehinggalah di setiap pelosok dunia, hatta di Eropah sekali beliau berdakwah, melaksanakan dakwah. Dan alhamdulillah pada malam ini dia berkesempatan untuk hadir bersama dengan kita atas inisiatif yang diambil oleh Habib Hussein Al-Junaid, dan juga keterbukaan penerimaan oleh Tuan Ustaz Tuan Guru kita Ustaz Zulkifli yang menerima kita untuk melaksanakan majlis ini. Alhamdulillah, dengan berkat itu kita sama-sama dapat bersama pada malam ini. Maka kita mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan ini akan dikabulkan dan diterima oleh Allah, dan dicuci rahmat oleh Allah, dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran beliau kita dapat bersama-sama untuk berkongsi ilmu, dan juga dapat kita mengambil manfaat-manfaat yang akan insya-Allah diberikan sebentar lagi. Itu saja mungkin perkenalan daripada Al-Faqir. Sebelum kita mulakan, insya-Allah kita akan mulakan dengan baca kitab An-Nasaih Diniyah yang akan dibacakan oleh tuan guru kita Ustaz Zulkifli, yang akan disyarahkan oleh Omar. InsyaAllah diterjemahkan. Kemudian setelah itu beliau akan adakan sedikit ceramah secara umumnya yang mungkin beliau ada hajat untuk menyampaikan kepada kita, mudah-mudahan memberikan manfaat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Habibina al-Mustafa wa ala alihi tayyibin wa ashabihi muslimin ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waftah alaina abwaab al-fahm wal 'ilm wal hikmah kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika wa 'ibadika as-salihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala al-musannif wa huwa al-imam al-Haddad rahimahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain insyaallah ta'ala. الطاعات تقوي الإسلام والمعاصي توهنه، وعلى الإنسان الاجتهاد في حفظ إسلامه وتقويته بفعل ما أمر به من طاعة الله تعالى. فإن المضيع لأوامر الله متعرض للموت على غير الإسلام، فإن تركه لذلك دليل على استهانته بحق الدين وعلى استخفاف به، فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر. وعليه أيضا أن يجانب المعاصي والآثام، فإنها تضعف الإسلام وتوهنه وتزلزل قواعده وتعرضه للسلب عند الموت، كما وقع في ذلك والعياذ بالله لكثير من الملابسين لها والمصرين عليها. وفي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ما يدل على ذلك فتأمله وخذ نفسك بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب محارمه، وإن وقعت في شيء منها فتب إلى الله تعالى منه، واحذر كل الحذر من الإصرار عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا نستجلبه المزيد مما لديه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدنينا مع من قرب منه وخلص في العمل إليه سبحانه وتعالى، وأن يطمئن قلوبنا وأرواحنا بذكره وبشكره وبحمده وبالثناء عليه، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله وسلم وبارك
صالح ما تعاقب الليل والنهار من يومنا هذا إلى يوم القرار. وبعد، نحن في هذه الليلة المباركة معكم في هذه البلاد التي تسمى ملكة ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم جميع الشرور والآثام والمعاصي والذنوب، وأن يجعلنا ممن قوي إيمانه فصلح حاله في الدنيا والآخرة. قد قرأنا في هذه الليلة وسمعتم ما قرأه أخينا الأستاذ الكفل، ما جاء في كتاب النصائح الدينية. وكتاب النصائح الدينية للإمام الكبير العلامة سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله وإياكم بأسراره وعلومه في الدارين آمين. كتاب جمع فيه الكثير مما ينبغي أن يقرأه الإنسان ويتعامل مع ربه الخالق الديان ومع الخلق فيه من خلاصة الشريعة، حتى قيل أن هذه الكتب من ضمنها النصائح الدينية كانت خلاصة إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. وسمعنا ما قرأه قبل لحظات في بيان تقوية الإيمان وتقوية علاقة الإنسان بربه بكثرة الطاعات، فإن كثرة الطاعة توجب الإنسان أن يموت على حسن الخاتمة، وكثرة المعاصي والسيئات تبعد الإنسان عن طريق الهداية حتى والعياذ بالله يصل إلى سوء الخاتمة، نسأل الله العافية والسلامة. حتى قال ورد في الأثر أن المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. كلما أذنب الإنسان ذنب وأخطأ ووالى هذا الذنب بذنب آخر وأصر عليه ولم يستغفر ولم يتوب منه، يوشك أن يقع في الكبائر، ومن وقع في الكبائر يوشك أن يقع في الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat yang diberikan, dan puji-pujian ini mendekatkan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pujian kita ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan ketenangan kepada hati kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya dan sahabat-sahabat beliau. Kita berada di dalam kota Melaka yang penuh bertuah ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran dan juga dengan kita adakan majlis seperti ini akan menambahkan ketaatan kita kepada Allah dan menjauhi segala kejahatan-kejahatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan al-islah dan kebaikan-kebaikan setiap keadaan-keadaan kita seperti mana yang kita harapkan. Kita telah mendengar dari bacaan Ustaz Zulkifli daripada Alkitab Nasihat Diniyah daripada karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, sebuah kitab yang cukup besar dan cukup bermanfaat, yang banyak dibaca dan banyak dimanfaatkan. Kitab ini dikatakan sebagai kitab satu ringkasan daripada syariat-syariat dan juga tentang al-Islam. Dikatakan juga kitab ini adalah merupakan ringkasan ataupun rumusan daripada kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dan juga di dalam kitab ini juga apabila dibacakan tadi adalah menyentuh mengenai perihal taat kepada Allah dan maksiat kepada Allah. Disebutkan dalam kitab tersebut banyaknya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan yang banyak itu akan menyebabkan seseorang itu mudah untuk beramal dan juga insya-Allah akan meninggal di dalam husnul khatimah. Dan sebaliknya, bagi orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah, maka kehidupannya akan digelumangi dengan kejahatan dan diimbangi dia akan mati di dalam su'ul khatimah ataupun kematian ataupun pengakhiran yang tidak baik. Di dalam asar disebutkan dosa itu akan menyebabkan seorang itu jatuh di dalam kekufuran. Kemaksiatan ataupun dosa itu akan yang berulang-ulang akan diimbangi, dia akan mudah jatuh kepada kekufuran, yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. يؤكد هذا الكلام ما قاله الإمام ابن رسلان العلامة الكبير في كتابه الفقهي في مذهب الإمام الشافعي الذي يسمى الزبد. قال: فكن من الإيمان في مزيد وفي صفاء القلب ذات جديد بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهوات، فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب.